video kali ini kita akan teruskan dengan topik 4 iaitu work, energy and power. Work ini adalah kerja, energy adalah tenaga dan power adalah kuasa. Okay, jadi kita akan berkenalan dahulu dengan konsep kerja. Work is kerja. Okay, ada 3 learning outcome yang kita akan capai bawah subtopik 4.1. Yang pertama adalah untuk state physical meaning of dot product bagi kerja. Dan yang kedua adalah untuk define and apply work done by a constant force. Dan yang ketiga untuk determine work done from a force displacement graph. Okay, jadi kita kena faham dahulu kerja. Macam mana kita boleh katakan kita telah buat kerja? Okay, so dalam bahasa fiziksnya, kita akan kata kita telah buat kerja jika ada sesaran berlaku oleh daya tersebut. Okay, bermaksud objek perlulah tersesar, bermaksud dia bergerak dengan satu distance, objek tersesar oleh sesuatu daya. Bermaksud bila kita bagi daya pada satu objek, objek itu akan tersesar. Dia akan bergerak. Barulah kita katakan telah buat kerja ke atas objek tersebut. Jika daya yang ditindakkan ke atas objek tidak tersesar, bermaksud dia tiada pergerakan, kita akan kata tiada kerja yang dilakukan ke atas objek yang tersebut. Jadi kalau tengok pada sekeliling, kalau kita berada di atas kerusi, kita masing-masing berada atas kerusi dan tengah duduk depan skrin, possibly mungkin tengah tengok phone. So kalau kita duduk sahaja, adakah kita kata kita telah buat kerja? Jadi jawapannya tidaklah. Sebab apa? Sebab bila kita duduk sahaja atas kerusi, so bila kita duduk, for example, this is us, kita duduk atas kerusi, ni adalah kerusi. Jadi apa daya yang bertindak ke atas kita? Kita adalah objek yang kita nak fikirkan kerja dia. Jadi apakah daya yang bertindak ke atas kita? Daya yang ada adalah semestinya weight dan normal force, sebab kita ada sentuhan dengan kerusi. So normal and the weight ini adalah daya. Jadi kita fikirkan, adakah daya tersebut iaitu normal dengan weight akan menyebabkan kita bergerak, tersesar? Jadi kalau kita duduk sahaja, sit, kita hanya duduk atas kerusi, kita tak ada sesaran. So maksudnya kita tidak akan bergerak ke atas ataupun ke bawah. So S adalah kosong. Tidaklah maksudnya kalau kita duduk atas kerusi, normal force ni memberi kerja ke atas kita. Tidak. Kalau normal force memberi kerja ke atas kita, apa yang berlaku? Kita akan terpelanting daripada kerusi. Once kita duduk, kalaulah normal force memberi sesaran pada diri kita, apa yang berlaku? Kita akan duduk dan terus terpelanting atas kerusi, daripada kerusi. Tu impossible lah, sebab kita bukan pakai kerusi spring kan. Dan yang kedua, kalaulah kita kata daya weight ni memberi kerja ke atas kita, bermaksud kalau kita duduk sahaja atas kursi, kita akan tenggelam jatuh ke lantai, terbenam ke bumi. So weight tu, itulah maksud weight kalau memberi sesaran. Jadi tidak so weight dengan normal force tidak memberi sesaran pada objek. Jadi kita boleh katakan kesimpulannya kita berada di atas kerusi. Kita kata kita buat kerja sekolah, kita buat kerja rumah, buat assignment. So macam mana cara kita buat assignment? Kita duduk di atas kerusi, meja study masing-masing dan kita buat assignment. Sebenarnya kita tak buat kerja langsung. Kenapa kita tak buat kerja langsung? Sebab secara fiziksnya, daya normal dengan daya weight yang ditindakkan antara kita dan kerusi tu tidak memberi sesaran pun. So kita tak bergerak pun sebenarnya. Jadi tiada kerja yang kita buat. Langsung kita tak buat kerja. Itu kalau kita ambil secara konsep bahasa fizik lah. Jadi kalau secara literalinya, memang secara lumrah memang pelajar buat kerja memang nak kena duduk lah. Takkanlah nak berjalan-jalan sambil buat kerja kan. So itulah maksud kerja. So kerja tu memerlukan sesaran oleh daya. So bila kita dah faham itu adalah kerja, bermaksud dia ada kaitan antara sesaran. So work ini adalah simbol dia W. So dia ada kaitan dengan sesaran iaitu force, and then dia ada kena dengan daya iaitu force dan juga sesaran iaitu S. Jadi apa kaitan antara work kerja, force daya dan sesaran S?
Okay, so kat situ lah kita akan belajar dulu macam mana nak explain state physical meaning bagi dot product of the work. Okay, so secara maksud dot product ini adalah skala produk. Okay, skala produk for work. Okay, so skala produk for work. So work ini adalah terbitan daripada dot product between force and the displacement. Okay, so saya akan explainkan kenapakah dia menggunakan dot product. Okay, so first thing first, kita kena faham maksud dot product. Okay, jadi kalau kita ambil satu contoh, kita ada satu objek, okay, dengan vektor A. Okay, so dia ada satu vektor A. Okay, dan saya gantikan terus lain dengan konsep work. So, katakanlah objek tersebut, vektor A itu adalah daya. Okay, so dia ada satu daya. Daya bertindak pada kuadran yang pertama daripada sudut theta. Okay, mungkin dalam situasi ni kita tarik box. For example, okay, kita ada box. Okay, kita nak buat kerja kat atas box yang berjisim mass M. Kita tarik daripada kuadran yang pertama. Okay, contoh itu adalah daya F lah, F1. Okay, so sudut theta antara x-axis dengan F. Okay, jadi macam mana kita nak kata kita telah buat kerja ke atas box ini? Okay, jadi syarat dia, kerja tersebut, daya tersebut perlulah menyesarkan objek. Okay, jadi maksudnya kena ada sesaran. Okay, jadi katakanlah contoh sesaran dalam kes ini, box ini berada di plane yang landai. Okay, jadi sesaran dia ke kanan. Okay, ini adalah vektor S. Okay, so vector force, vector S, arah dia adalah ke kanan dan pada koordinat yang pertama. Okay, jadi apa konsep work behind this adalah kita kata force ini mempunyai sesaran. Jadi dia telah buat kerja ke atas box. So maksudnya daya force F ini telah menghasilkan kerja ke atas box. Okay, kenapa? Adalah disebabkan the work is done. Okay, kerja dilakukan ke atas box adalah disebabkan the component of force, okay, component of force. So force ini pada koordinat pertama, jadi dia ada komponen dia. Komponen X is ke kanan, iaitu F cos theta. Okay, dan komponen Y ke atas, iaitu F sin theta. Okay, jadi kita katakan kerja telah dilakukan kerana komponen of force yang parallel dengan vector displacement. Okay, ini adalah keyword yang pertama. Kalau dot product dia kena parallel. So kita ambil dua vektor yang parallel to each other. Sebab kalau tengok pada gambar rajah, vektor force dengan vektor S tidak parallel, dia tidak selari. Tetapi vektor F cos theta yang akan selari dengan the displacement. Okay, so kerja dilakukan kerana component of force that is parallel. Okay, keyword dia parallel. Parallel dengan siapa? Parallel dengan displacement. Okay, displacement adalah S lah. Okay, jadi component of force ini adalah refer kepada F cos theta. Okay, dan displacement ini pula refer kepada S. Okay, so kerja telah dilakukan oleh component of force F yang selari dengan vector displacement. Okay, kenapa kita memilih component of force yang selari? Kalau kita tengok component of force, ada satu lagi component Y dia tidak selari dengan S. S kanan, tetapi F sin theta ini bukan selari dengan S. Dia adalah perpendicular to it. Okay, so perpendicular to the S. So F sin theta perpendicular to the S. Okay, jadi kalau kita darabkan F sin theta dengan S, F sin theta ni tidak memberi nilai pun sebenarnya kepada displacement. Okay, so kita akan explain kemudian dalam contoh lah, contoh example yang saya akan bawa pada the end of the video. Okay, jadi kalau kita ambil konsep dot product, so dot product ni adalah kerja yang dilakukan disebabkan component of force yang selari dengan the displacement. Okay, so itulah reason kenapa kita menggunakan the dot product. Okay, that is the one explanation.
Okay, dan inilah maksud physical meaning of the dot product for work. Okay. Right. So another reason kenapa kita menggunakan dot product adalah disebabkan kalau kita masukkan dalam rumus matematik, okay, di mana F is a vector. Okay, dan displacement is also a vector. Okay, so ini vector, ini pun vector. Okay, jadi bila kita tahu di mana komponen force yang selari dengan S menghasilkan kerja, so maksudnya hasil darab F dengan S tu akan menghasilkan work. Okay, so hasil darab mereka adalah work. Okay, kalau kita fikirkan work ini, adakah dia vektor ataupun skalar? Okay, work ini tiada arah, dia hanya ada nilai saja. So maksudnya dia adalah satu skala kuantiti. Okay, dan disebabkan hasil darab dua vektor iaitu F dengan S menghasilkan skala kuantiti, oleh itu kita akan menggunakan dot product. Okay, so ini adalah second explanation of physical meaning of the work. Okay, ini yang pertama. Okay, dan ini yang kedua dari segi mathematics dia. Right? Jadi kalau kita darabkan vektor dengan vektor, hasil dia adalah skala kuantiti, maka kita akan mengambil dot product. Okay. Dan kalau kita leraikan dot product daripada lakaran di atas, kalau dot product bermaksud komponen force yang parallel dengan the second force. Komponen vektor yang selari parallel dengan the second vector. Okay, maksudnya F yang selari dengan S adalah F cos theta. So kita leraikan. Okay, so vektor F di sini yang selari dengan S adalah F cos theta. So dia jadi F cos theta. Okay, didarabkan dengan displacement iaitu S. Okay. So dan kita susun, kita dapatlah F adalah satu nilai, cos theta adalah satu nilai, S adalah satu nilai. So kita bawa bersama-sama F dengan S, F darab S cos theta. So ini adalah equations for work. Okay. So ini adalah equations for work, iaitu hasil darab F, S dengan cos theta. So secara asasnya, apakah definition bagi work adalah dot product between force and displacement. Okay, kenapa kita mengambil dot product between force and displacement? Sebabkan reason yang pertama, hasil dua vektor yang didarabkan menghasilkan skala kuantiti. Jadi sebab tu kita ambil dot product. Okay, dan apa physical meaning bagi dot product tersebut adalah work done adalah disebabkan komponen force yang selari dengan displacement. Sebab tu kita ambil F cos theta. Kalau kita ambil yang perpendicular dengan displacement, kita kat sini gantikan F sin theta, which is not the idea for the dot product. Kalau kita ambil perpendicular, sebenarnya dia adalah konsep bagi vector product. Okay, so itu adalah subtopik yang berikutnya lah untuk power. Okay, sekarang kita hanya berkenalan dengan dot product dahulu, iaitu work. Okay, so ini adalah rumus penting bagi work. Okay, di mana hasil darab F force S dengan cos theta. Okay, jadi dekat sini theta adalah sudut. Okay, bermaksud sudut ni boleh varies. Okay, dia boleh varies. Okay, jadi kita lakarkan pada paksi X, okay, dan pada paksi Y. Okay, mana theta kat sini dia boleh varies. So sebenarnya theta ni adalah sudut antara force dan displacement. Okey. Jadi, katakan kita ada beberapa sudut. Okey, contohlah sudut yang pertama, katakan S ke kanan seperti dalam gambar rajah di atas. Okey, saya gunakan color merah lah untuk S ya. Okay, so color biru untuk force. Okay, katakan S ke kanan dan force juga ke kanan. Okay, jadi dalam kes ini, theta adalah sudut antara force dengan S. Okay, yang mana dalam kes yang pertama, theta dia adalah 0 degree. Okay, bila theta adalah 0 degree, cuba kita kirakan work. So, work kita akan dapat Fs cos 0. So, yang mana cos 0 adalah 1. So, bermaksud work adalah Fs. So, ini adalah kita katakan maximum work.
maximum work done. Bermaksud, kita akan menghasilkan kerja maksimum jika force yang terhasil adalah selari dengan displacement yang menunjukkan theta adalah zero. Waktu ini, kerja adalah maksimum. Okay, bila kerja tu maksimum bermaksud pecutan yang paling tinggi lah. Okay, dia akan less effort untuk menggerakkan sesuatu objek. Okay, contoh yang kedua. Okay, kali ni theta dia bukan lagi 0 degree tetapi dia pada satu sudut. Okay, contoh force tu sudut yang katakan saya ambil sudut dia contoh 30 degree. Okay, dan S tu masih ke kanan, for example. Dia masih bergerak ke kanan. Okay, kali ni kita akan masukkan theta sebagai 30 degree, iaitu sudut antara F dengan S. Okay, jadi bila kita nak tahu berapakah kerja yang dilakukan untuk kes yang kedua, kita akan masukkan dalam formula, iaitu Fs cos theta. Okay, so kali ni Fs cos theta, so force ini adalah satu nilai dalam soalan. Okay, masukkan nilai F tersebut dan S ni juga adalah satu nilai sasaran dalam soalan. Dia adalah satu number sahaja. Okay, dan bila tekan kalkulator cos 30, okay, dia tidak lagi menjadi maksimum. Okay, di mana? Okay, dalam degree mode, cos 30 adalah bersamaan 0.866. So, work done dah berkurang daripada maksimum kepada 0.866 sahaja darab F darab S. Okay, berbeza dengan kes yang pertama tadi, bila theta dia kosong, work dia maksimum. Okay, sebab cos 0 is 1. Tetapi sekarang, cos 30 is 0.866. Dia dah berkurang daripada 1 kepada 0.866. Bermaksud, kerja telah berkurang. Okay, so itu kes yang kedua. Bermaksud bila sudut dia bertambah daripada 0 degree, kerja dia dah berkurang. Okay, katakan saya ambil sekarang theta dia betul-betul perpendicular to each other. So, maksudnya force tu ke atas. Okay, maksudnya theta kat sini adalah 90 antara force dengan displacement. Okay, so apa kerja yang telah dilakukan oleh daya tersebut? Okay, so kita gantikan sekarang theta adalah 90. Okay, kita cari kerja menggunakan formula Fs cos theta. Okay, so Fs ni adalah satu nilai sahaja. Okay, dan cos theta adalah sekarang 90 degree. Okay, now kita tahu cos 90 adalah kosong. So, maksudnya kosong didarabkan dengan F dengan S adalah kosong joule. Okay, bermaksud bila dapat nilai kosong joule ni maksudnya tiada work. This is the zero work. Zero work done. Okay, jadi semua daya yang perpendicular dengan motion adalah semua daya yang perpendicular dengan motion iaitu S tidak menghasilkan kerja. Okay, sama seperti konsep yang saya bawa tadi, kat sini yang saya tunjukkan kita duduk di atas kerusi. So this is us, kita duduk. So kat sini ada weight, okay, ada normal force. Okay, so S tu 0, so mestinya kosong lah. Okay, saya ambil contoh yang lain. Okay, ini juga adalah reason kenapa kalau kita pegang buku, okay, ini kita pegang buku, kita bawa buku berjalan. Okay, so tangan kita pegang buku, so ni buku. Okay, this is buku. Right, jadi apa daya yang ada pada buku? Okay, kita ada daya normal force sebab tangan kita ke atas buku ada sentuhan. Okay, dan buku ke atas tangan kita ada weight. Okay, dan kita bergerak. Okay, so kita berjalan, kita walk, kita berjalan. Kita berjalan ke kanan. Okay, jadi ibarat macam mana awak katakan mak awak minta tolong angkat pinggan pergi ke sinki. Okay, jadi awak pun angkatlah pinggan, bawa pergi ke sinki. Ni contoh dia lah. Kali ni belajar bawa buku. Jadi sebenarnya bila mana mak awak minta tolong awak angkat pinggan, pergi ke sinki, tolong basuh kat sinki, sebenarnya pergerakan awak membawa pinggan tersebut pergi ke sinki sebenarnya tiada kerja pun. Sebenarnya awak tak buat pun kerja yang mak awak suruh. Kenapa? Sebab normal force ke atas, S ke kanan. Jadi normal force ni sudut dia dengan S adalah 90. So, kalau kita gantikan F ni adalah normal force. So, normal force darab S darab cos 90. Work done oleh normal force tu adalah kosong. Okay, dan juga weight. Kalau weight ke bawah, S ke kanan. So, sudut antara weight dengan S tu juga adalah 90 degree. Bermaksud,
weight darab dengan S darab cos 90 juga adalah kosong. Bermaksud kedua-dua weight dengan normal force itu tak memberi kerja pun ke atas buku. Jadi sebenarnya bila tugas awak berjalan bawa pinggan pergi ke sinki untuk tolong mak, konon-konon mak kata pergi buat kerja rumah. Jadi awak pun tolonglah kerja rumah dengan cara angkat pinggan pergi ke sinki, sebenarnya awak tak buat kerja pun. Kenapa? Sebab normal force dengan weight yang perpendicular dengan displacement tu tidak memberi kerja. Secara fiziknya work done dia adalah kosong. Okay. Right. Okay, now kita fikirkan kes yang seterusnya. Okay, katakan kali ni sudut dia bukan pada kuadran yang pertama. Katakan force tu pada kuadran yang kedua. Okay, ini adalah F. Okay, dan saya bagi contoh saja 90 darab berapa sudut kat sini. Contohlah ya. Contoh 120. Okay, dan sasaran masih ke kanan. Just an example. Kita tengok macam mana gantian dalam kerja. Okay, so kita masukkan nilai theta sekarang adalah 120 degree. Masukkan dalam formula work iaitu Fs cos theta. Okay, so sekali lagi F dengan S ni adalah satu nilai sahaja. Yang mana constant nilai dia. Okay, mengikut soalan lah yang berubah adalah theta. So cos theta now is 120 degree. Okay, so bila kita tekan calculator cos 120 degree, kita akan dapat negative value. Okay, yang mana cos 120 ni adalah minus 0.5. So dapat minus 0.5 F darab S, itu adalah work. Okay, maksudnya sekarang apabila sudut theta is between 90 to 180 degree, bermaksud pada kuadran yang kedua, sudut theta yang besar daripada 90, semua kerja tu akan memberi negative value. Okay, kalau perasan, kalau sudut theta adalah pada kuadran yang pertama, ini adalah pada kuadran yang pertama, work done adalah positive value. Tetapi kalau sudut theta besar daripada 90 degree, antara 90 to 180, kita akan dapat negative work. Okay, so ini adalah konsep negative work. So bermaksud dalam kes ini, negative work tu menunjukkan daya yang bertindak tu adalah dikenakan ke atas sistem. Okay, so itu adalah maksud negative and positive work. Right. Okay, dan kalau kita teruskan dengan konsep sudut yang lain, okay, katakan sekarang ni saya ambil contoh yang terakhir, kita ambil sudut 180. Okay, katakan force-nya ke kiri, okay, dengan sudut 180 degree daripada displacement. Okay, displacement masih ke kanan. Okay, so apa yang berlaku pada kerja? Adakah daya tersebut memberi kerja? Okay, kita kirakan dalam gantian work. So theta adalah 180. Theta adalah sudut antara F dengan S. Okay, masukkan gantian dalam Fs cos theta. Okay, so Fs is just a number. So cos 180. Okay, kali ini kita akan dapat cos 180 is minus 1. So, akan dapat minus Fs. Okay, so sekali lagi nampak di sini, di mana jika sudut theta adalah pada kuadran yang kedua, bermaksud di antara 90 hingga 180, semua work tu adalah negative value. Okay, saya cuba highlightkan. Semua work done tu adalah membawa negative value. Okay, bermaksudnya adalah work done on the system. Daya tersebut memberi kerja ke atas sistem. Okay, so ini adalah sudut theta yang antara 90 to 180 degree. Okay, jadi rumusan dia adalah, okay, so untuk rumusan dia, untuk konsep work di sini, kita boleh cakap di mana theta adalah angle between F and S, betul. Okay, dan kita boleh pecahkan konsep dia adalah untuk theta antara 0 degree kepada 90 degree, bermaksud kuadran yang pertama, okay, semua work done adalah positive work. Okay, tetapi kalau sudut theta adalah antara F dengan S, tapi dia berada di antara 90 degree dengan 180 degree, semua work done dia adalah negative work. Okay, theta ini adalah sudut antara F dengan S. Okay. So, seperti yang kita dah bincangkan lah, theta is angle between force dan displacement. Okay, so dia ada dua nilai, positif ataupun negatif. Okay, jadi kita kena tengok soalan lah. Kalau sudut dia antara 0
kosongnya 90, dia mestinya akan dapat positive work. Bermaksud kerja tu yang buat kerja yang sebenar. Okay, tapi kalau dia adalah negative work, okay, kenapa? Sebabkan sudut dia adalah besar, iaitu antara 90 to 180, sebenarnya dia adalah sistem yang memberi kerja ke atas daya tersebut. Daya tu tak buat kerja pun ke atas sistem. Okay, dia adalah negative work. Okay, so itu adalah cara untuk capai LO yang pertama. So now kita dah faham apa physical meaning bagi dot product. Okay, dan explanation yang seterusnya, kalau kita elaborate lagi dengan gunakan rumus yang sama, iaitu Fs cos theta. Okay, kita boleh dapati di mana work done ni dipengaruhi oleh 3 faktor. Okay, so ada 3 faktor yang mempengaruhi work. Okay, yang mana faktor yang pertama adalah force. Okay, faktor yang kedua adalah displacement daripada rumus. Okay, dan faktor yang ketiga yang kita dah bincangkan adalah theta, sudut. Okay, so theta ni kita dah bincangkan tadi, yang mana theta tu dia boleh jadi maksimum, dia boleh jadi minimum. Okay, bergantung kepada sudut dalam soalan. Okay, so ini adalah theta yang mana kalau dia antara koordinat pertama, sudut antara kosongnya 90 dan tu adalah positif. Okay, kalau dia sudut yang besar antara 90 ke 180 degree, work done tu adalah negatif. Okay, so work done juga dipengaruhi oleh displacement. Okay, jika kita hanya menolak dinding, okay, dinding tu bergerak ke tidak? Okay, kita bagi daya. So, ni adalah daya. Kita tolak daya di ke kanan. Okay, tetapi dinding ni bergerak ataupun tidak? Jawapannya, kalau kita tak cukup kuat, dinding tu tak bergerak lah. Kalau kita superhuman, kita ada power, kita ada kuasa, boleh pecahkan dinding tu bergerak. So, maksudnya S tu bukan kosong lah. Tapi secara human being, kita tak ada kuasa. Jadi, dinding yang kita tolak tu tak bergerak pun. Bermaksud S tu kosong. So, maksudnya kita tolak dinding tu sebenarnya tak buat kerja pun. Kita buat kerja sia-sia. Jadi, janganlah tolak dinding kalau tak nak buat kerja sia-sia. Okay, jadi sama juga kalau kita just holding. Okay, holding a heavy box ataupun kita mengangkat berat. Kalau waktu mengangkat tu ada sesaran, tapi kalau kita just pegang dia saja. Okay, maksudnya kalau look at this boy, okay, the boy is just holding, dia just holding. Okay, word hold kat sini maksudnya S tu kosong. Hold tu maksudnya tidak ada pergerakan. Jadi bila kita pegang sahaja objek, okay, kat situ ada normal force lah pada tangan kita ke atas badan, berat dumbbell, okay, dan weight of the object sendiri. So yang mana tiada sesaran, S tu kosong, automatically tiada kerja pun. Jadi sebenarnya kalau kita pergi gym, kita angkat berat, waktu kita just holding the dumbbell tu sebenarnya tiada kerja pun kita buat. Tapi semasa proses untuk mengangkat itu adalah kerja sebab dia sesaran. Tapi once kita hold dia, tiada sesaran, maksudnya tiada kerja. Okay. Jadi seperti yang dah tahu, work tu adalah satu skala kuantiti tiada arah. Okay, dan unit. Unit work adalah semestinya joule. Okay. Dan konsep yang seterusnya yang kita boleh bincangkan adalah learning outcome yang ketiga. Okay, iaitu kalaulah diberi satu graf force melawan dengan displacement. Okay, jadi macam mana kita nak dapatkan kerja daripada force melawan displacement tersebut? Okay, dalam kes ini, pada displacement kosong, daya dia adalah kosong. Okay, bermaksud objek tu belum dikenakan daya, so dia taklah bergerak. So, bila mana kita tambahkan daya, apa yang berlaku? Dia akan start bergerak. Okay, seperti mana kita try to push the box. Okay, kita start tolak buku atas meja, force tu dah semakin bertambah. Okay, so displacement maksudnya sesaran buku tu akan meningkat. So, katakanlah dalam example this graph ni dia adalah proportionality constant. Dia meningkat secara constant. Jadi macam mana kita nak kirakan kerja yang dilakukan melalui graph? Okay, jawapan dia adalah daripada area under the graph. Kenapa area under the graph? Okay, sebab kalau kita tengok pada area itu adalah segitiga. Daripada line garis lurus ni kepada paksi X, dia membentuk segitiga. Okay, jadi area segitiga, okay, secara rumusnya adalah 1/2 didarabkan dengan lebar. Okay, lebar di sini, okay, adalah merujuk kepada displacement. Nilai S. Ini adalah S. Displacement.
Okay, dan tinggi triangle ini adalah kuantiti pada paksi Y, iaitu force. Okay, bermaksud untuk mengira area bagi triangle, 1/2 darab dengan tinggi iaitu force, okay, didarabkan dengan lebar triangle iaitu displacement. F ni adalah paksi Y, S ni adalah paksi X. Okay, now kita tengok pada unit. Kalau tengok pada unit masing-masing, half ni tiada unit. Okay, dia just a number, no unit. Okay, tetapi force, ini unit dia adalah Newton. So, S adalah unit dia meter. Okay, jadi unit untuk half Fs ini adalah Newton meter. Yang mana Newton meter ni sebenarnya adalah sama sahaja unit dengan Joule, J, Joule. Okay, dia adalah unit yang sama. Okay, maksudnya unit Joule ni adalah special for the work. Okay, sebab itulah kita tahu area of the graph Fs adalah bersamaan dengan work done. Okay, so work done adalah area under the graph Fs. Okay, so konsep dia, work done is area under Fs graph. Okay, hati-hati sebab pelajar biasanya dia akan terconfuse graph. Okay, kalau kita recap balik pada subtopik 3 yang lepas, okay, kalau kita ada graf FT, okay, hati-hati dia ada 2 graf. Okay, kalau graf dia adalah force melawan massa, okay, yang mana area under graf force melawan massa itu bukan work, itu adalah impulse. Okay, itu adalah impulse J. Okay, hati-hati. Okay, kalau FT graph itu adalah area dia adalah impulse. Okay, tetapi kalau Fs graph itu adalah work. Okay, jangan confuse. Paksi Y kedua-duanya adalah daya. Okay, tetapi pada paksi X tu bergantung kepada konsep. Kalau konsep x-axis tu adalah displacement, area dia adalah kerja. Tapi kalau paksi x-axis dia adalah massa, area under graph tu adalah impulse. So, jangan terconfuse. Okay, and then the last things untuk area, jika soalan tu ada lakaran area pada negative y-axis. Okay, so ini semua adalah area above x-axis. Okay, katakanlah dia below the x-axis. Okay, contoh soalan dia macam ni. Okay, so ni adalah paksi force dengan paksi displacement. Okay, so katakanlah bentuk lakaran line dia adalah macam ni. Okay, so bermaksud bila S bertambah, force tu is decrease. Contoh, force dia negative value. Okay, jadi area under the graph adalah semestinya daripada line kepada paksi x-axis. So yang mana inilah area dia, berbentuk segitiga. Okay, so adakah kita perlu masukkan negative value untuk force? Itu soalan dia. Okay, contoh S kat sini adalah, saya terus bagi nilai lah ya. Okay, so katakan nilai kat sini adalah 5 meter. Okay, dan kata kat sini force ni dalam Newton adalah minus 10 Newton, contoh. Okay, so persoalan dia, berapa kerja yang dilakukan oleh objek tersebut? Okay, jadi kalau kita nak masukkan dalam konsep, work adalah area under the graph, so semestinya kita akan cari area bagi segitiga. Okay, so tulis konsep, work adalah area under graph. Okay, dan area dia adalah berbentuk segitiga. So, 1/2 darab dengan height. Okay, so height kat sini adalah force. Okay, yang mana height kat sini adalah minus 10. So, kita wajib masukkan minus value untuk kirakan work below the x-axis. Okay, dan lebar dia adalah 5. Okay, so ni adalah lebar dia, S5. Okay, so iaitu 5. Okay, so kita akan dapat negative value for negative work. Okay, so 5 darab 5 minus 25 joule. So ini adalah jawapan work. Okay, so kat sini kesimpulannya adalah jika area under the graph adalah berada di below x-axis, bermaksud negative force apply on the object, kita perlu consider the negative force. Okay, highlightkan dia. Ini penting. So, kita perlu includekan negative force dalam jawapan gantian bagi area di bawah negative x-axis. Okay. Right, so kita akan cuba bincang satu soalan.
Okay. Untuk kirakan work done. Okay, work done ini adalah net work done. Okay. So, kita akan menggunakan formula yang dah ada, iaitu Fs cos theta. Okay, untuk menjawab soalan ni. Right. So, diberi satu blok. Okay, blok tu diberi dengan daya tarik iaitu 800 Newton. So, ini adalah F. On a rough surface. Rough tu menunjukkan ada geseran antara blok dengan surface. So, mana pergerakan objek ini adalah ke kanan. Okay, so sesaran ni semestinya ke kanan lah. Okay, now the force, friction adalah opposite dengan motion. Okay, iaitu friction ni ke kiri. Okay, dan sudut dia 54 degree. Okay, so ni adalah F dengan X axis 54 degree. Okay, dan daya friction dia adalah 200. So dibagi dah F dengan F, friction. Okay, jika blok bergerak sepanjang 20 meter horizontally, so maksudnya dah tahu nilai S. Okay, so kita keluarkan information seperti biasa. So kita keluarkan information F 800 Newton, friction 200, S 20 meter. Okay, soalan minta adalah net work done on the block. Okay, maksudnya total kerja ke atas blok. Okay, so cara untuk mencari nilai total kerja adalah kita first step is to draw the free body diagram. Okay, so perlu draw free body diagram dahulu. Sebab apa? Kenapa? Sebab kita memerlukan daya-daya yang membuat kerja ke atas blok. Jadi kita kena tahu berapa banyak daya yang buat kerja ke atas blok tersebut. Jadi cara untuk kita tahu berapa banyak daya yang buat kerja ke atas blok, maka kita kena leraikan free body diagram. Okay, jadi pada blok kita ada daya force tarik kepada koordinat pertama. Okay, 54 degree. Kemudian kita ada friction ke kiri. Okay, jadi jangan terlupa ada weight sebab dia ada mass. So, weight ke bawah. Dan juga blok ini berada di atas surface. Okay, so normal force ke atas. And okay, dia ada weight. So, ada 4 daya. Okay, so step yang pertama adalah melukiskan free body diagram untuk kita identify how many forces acted on our body. Okay, dan step yang kedua kita akan apply konsep work. Okay, so step 2, apply konsep work, di mana work adalah Fs cos theta untuk setiap satu daya yang dah terlerai. Okey, bermaksud kita ada 4 daya, F and friction dengan weight. Bermaksud kita akan cari keempat-empat kerja tersebut. Okey, jadi kita bila nak cari net work, okay, net tu maksudnya total. So saya akan gunakan perkataan total. Net tu adalah sama maksud dengan total. Total sama maksud dengan resultant. Okey, so selepas ni saya akan gunakan perkataan total work. Okey, so work done adalah Fs cos theta. So, kalau total work done, maksudnya hasil tambah ke semua kerja yang dilakukan oleh semua daya. Okay, di mana total work, dia punya simbol adalah total W. Okay, so macam mana nak cari total work? Okay, so total work, kita akan gunakan rumus Fs cos theta. So, kita akan tambahkan semua kerja oleh semua daya. Okay, jadi total work, iaitu simbol total work bersamaan kerja oleh setiap satu daya tersebut. So, oleh F iaitu 800, okay, tambah sebabnya adalah total. So, work done oleh normal. Okay, lagi work done oleh friction. Okay, dan lagi satu work done oleh weight. Okay, ini adalah step yang pertama, apply work done. Okay, ini kalaulah ada banyak daya pada sistem tersebut. So, kita akan buat cara ini untuk cari total work. Okay, now kita akan masuk dalam formula Fs cos theta. Okay, so yang pertama dulu, Wf dulu. Okay, masukkan dalam rumus Fs cos theta. So, F ini adalah 800. Okay, so maksudnya F 800 darab dengan S. S tu dalam soalan dibagi adalah 20 meter. Okay, so saya akan buat simbol dulu. Okay. Dan cos theta ke saya nak buat terus sebab teruslah harap faham. Okay, saya baca tu saya akan terus
masukkan gantian. Okay, sekali lagi. Okay, untuk masukkan WF ni, maksudnya kita akan gunakan Fs cos theta. Okay, jadi F itu adalah 800. Okay, darabkan dengan S. Okay, S kita adalah 20. Okay, darabkan dengan theta. So, theta, okay, saya highlightkan dia. Okay, theta ini adalah sudut antara F dengan S. Okay, di mana S adalah ke kanan. Okay, dalam soalan ni S ke kanan. Jadi, sudut antara F dengan S adalah 54 degree. Okay, so cos 54. Okay, so itu adalah kerja oleh daya 800. Okay, now plus. Now kita selesaikan work done oleh normal pula. Okay, work done oleh normal, tak payah nak susah-susah, jadikan dia terus kosong. Kenapa? Sebab kita masukkan sekali lagi dalam formula work adalah Fs cos theta, yang ni, but F now is N. Kita gantikan je force yang terlibat dengan setiap satu specific force yang kita sedang cari kerja dia. So, Fs cos theta maksudnya Ns cos theta. Okay, so kenapa dia jadi kosong, kerja jadi kosong adalah sebabkan theta. Okay, kalau perasan, theta kat sini adalah sudut antara normal force dengan S. Okay, kalau tengok dalam gambar rajah, normal force ke atas. So, S ke kanan. So, sudut antara mereka adalah 90 degree. Bermaksud cos 90 adalah kosong. So, tak payah susah-susah masukkan N dengan S, jadikan terus kosong. So, itu adalah kerja oleh normal force. Maksudnya sekarang normal force tu tak buat kerja pun. Dia tak memberi sumbangan pun kepada blok untuk gerakkan blok tu ke kanan. Okay, tapi force F800 ni ada nilai dia. Sebab cos 54 tu bukanlah kosong kan. Okay, so dah selesai untuk work oleh normal. So, now kita selesaikan pula work done oleh friction. Okay, masukkan balik dalam rumus Fs cos theta, tetapi force sekarang adalah friction. So, Fs cos theta. Okay, so friction adalah mu n. Okay, soalan ni minta apa sebenarnya ni? Find the total work done. Okay, tak perlu mu kan? Tak perlu mu sebab F dah bagi 200. So, masukkan sahaja F tu adalah 200. Okay, dan S adalah 20 meter. Okay, dan theta adalah sudut antara F dengan S. Okay, so kalau tengok pada friction, so friction dia adalah ke kiri. Okay, dan S tu ke kanan. Right, so friction ke kiri, S ke kanan. So, theta adalah sudut antara friction dengan S. Okay, so friction dengan S, sudut dia adalah bertentangan to each other. Bermaksud dia adalah 180 degree. So, sudut theta kat sini adalah 180 degree. So, 200 darab 20 darab cos 180. Okay, dan last one, weight, work of weight. Okay, jadi kita akan masukkan sekali lagi dalam rumus Fs cos theta. Tapi kali ini, force is the weight and S cos theta. Okay, dan kali ini pun lagi senanglah sebab jawapannya kosong juga. Kenapa kita dah tahu kosong? Sebab theta. Tak payah susah-susah nak masukkan nilai mg dengan S. Masukkan terus theta. Okay, sebabkan theta adalah sudut antara weight dengan S. Okay, yang mana weight dia ke bawah. Okay, dan S dia adalah ke kanan. So, maksudnya sudut dia masih 90 degree. Okay, jadi ini adalah 90. So, cos 90 adalah kosong. Okay. So, now tekan sahaja nilai dalam kalkulator. 800 darab 20 darab cos 54. Tambahkan dengan 200 darab 20 darab cos 180. Okay. Kita tekan sama-sama. Okay, so kita akan dapat jawapannya adalah 540
4 Jun.